Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkait dengan kisah Hatib. Jadi perbincangan berkenaan dengan Hatib tak selesai lagi. Kita sambung pada pagi ini pada muka surat 89. Muka surat 89. Kita semua maklum bahawa Hatib bin Abi Balta'ah ni dia telah melakukan satu kesilapan, iaitu dia telah mengutus surat kepada orang-orang musyrikin Mekah. Itu kita bincang pada minggu lepas. Jadi kes ni tak selesai lagi, sebab dalam hadis ini, iaitu hadis yang ke-3981 ini, bila sudah terbukti bahawa Hatib ni telah melakukan kesalahan, bukti itu ada, surat daripada perempuan musyrikin itu. Jadi Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis ini, Nabi semacam memberi kemaafan lah kepada Hatib itu. Kita sedia maklum bahawa kesalahan Hatib ni sangat besar. Dia telah membocorkan rahsia negara berkait dengan keselamatan negara. Kalau zaman sekarang ni pun seperti yang kita maklum bahawa kes ni boleh sampai peringkat kes akan dikenakan hukuman bunuh lah. Sebab besar sangat kesalahan dia. Tapi oleh kerana dia ni adalah ahli Badar, ada kelebihan. Kira-kiranya begitulah. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni saya ambil ringkas ni. Nabi kata, mana jangan kata apalah kepada dia, jangan kutuk, jangan keji dia. Ni sebab dia ni ahli Badar. Tiba-tiba kita tengok di sini Sayyidina Umar untuk kali yang kedua masih bertegas lagi bahawa dia nak, mana perlu dihukumlah Hatib ni, sehingga dia minta daripada Rasulullah SAW supaya serah kepada dia lah untuk dia urus Hatib ni. Mana dia nak pancung lah, sebab kesalahan ni memang lah. Sebab tu ulama kita dia tidak menyalahkan Sayyidina Umar sebab kesalahan ni besar dah. Baik, cuba tengok. Jadi di sini dalam kes ini timbul satu kemusykilan. Setelah Rasulullah SAW membenarkan Hatib dan berkata, la taqulu lahu illa khaira, jangan kamu kata sesuatu yang tidak baik terhadap, mana jangan kutuk, jangan kejilah. Saya ingat kalau zaman kita sekarang ni kali 40 hari 40 malam di viral ke dalam grup WhatsApp ada kesalahan dia. Boleh jadi sebab besar sangat kesalahan dia tu. Tak ada siapa kata kecil pun kesalahan dia. Tapi bila Nabi kata la taqul lahu illa khaira, janganlah kamu kata apa-apalah, kutuk ke keji dia ni. Tiba-tiba Sayyidina Umar masih lagi berkata, dia ni telah mengkhianati Allah dan Rasul dan juga orang-orang yang beriman. Biar saya penggal lehernya. Minta lagi. Padahal sebelum tu minta dah. Ni untuk kali kedua. Jadi kemusykilan ditimbulnya di sini, seolah-olah Sayyidina Umar ni macam tak puas hati nak kata Nabi, menyanggahi zahir perintah Nabi SAW. Sedangkan Sayyidina Umar ni sahabat besar selepas Sayyidina Abu Bakar dia lah. Begitu banyak hadis-hadis yang Nabi puji dia. Baik. Jadi kenapa gitu? Mana kalau musuh Islam seperti Syiah, kalau kena hadis ni, dia kata tengok ni. Inilah perangai Sayyidina Umar. Sedangkan canggih Rasul ni boleh jadi kafir, boleh jadi rosak akidah tu.
ataupun apa sebenarnya kisah yang berlaku ni, kena tengok dalam konteks ataupun dari sudut yang macam mana. Di sinilah mana sekali kita tengok zahir gitu tu nampak macam canggah Rasulullah tu. Nampak macam canggah Rasulullah tu berat tu. Di sinilah ulama kita telah memberikan beberapa jawapan. Yang pertama, kalau perhatikan di sini, boleh kata semuanya yang dikemukakan dalam nota ni semuanya ulama India. Mari ulama India. Sebab bobok dia ni khatam Bukhari dia tak tahu dalam sistem pengajian dia. Tak apalah. Jawapan yang diberikan oleh ulama antaranya, yang pertama, Sayyidina Umar adalah seorang yang sangat keras terhadap kekufuran dan kemunafikan. Sayyidina Umar kalau dalam bab isu kufur, isu munafik ni, dia tak berkompromi lah dalam bab ni. Tegas sangat. Beliau berpendapat Hatib ni hanya mengaku Islam pada zahirnya sahaja, padahal hatinya cenderung dan kasih pada orang-orang kafir. Itulah sebabnya yang mendorong Hatib ini tulis surat kepada mereka, yang ini pada kafir musyrikin Mekah tu, dengan membocorkan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan inilah yang mendorong Sayyidina Umar berkata, Hatib sebenarnya seorang pengkhianat dan munafik. Demikianlah kata Imam Qastalani. Ini tidak ideal lah ini Qastalani. Tak apa, cumanya gini, takut tak ingat. Kita bincang dah sebelum ni bahawa Hatib ni antara punca sebenarnya, seperti mana dia sendiri sebut. Dia buat gitu sebenarnya bukan nak bocorkan rahsia. Sebab di sana tu masih ada lagi keluarga dia tu. Dan dia sangat mengharapkan keluarga dia memeluk agama Islam. Sebab kalau dia mati dalam keadaan tidak Islam, sedangkan syariat, sedangkan maklumat dakwah telah sampai pada mereka, mereka bukan ahlul fatrah lagi tu. Mana kalau keluarga dia mati dalam keadaan, sebab ini melibatkan peperangan. Kalau keluarga mereka meninggal dunia, mati sebagai kafir, terpisah sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab orang yang mati kafir, dia tidak akan masuk surga sampai bila-bila. Jadi dia fikir gitu, bukan fikir nak khianat pada Rasulullah. Kalau betul lah dia khianat pada Rasulullah, tak mungkin Rasulullah buat gini. Maknanya dia ada sebab lain. Cuma manusia ni kadang-kadang dalam tindakan pengaruh keluarga dan sebagainya, adalah kesilapan tu. Gitu maksud dia. Kita bincang dah perkara ni sebelum ni. Cuma kita nak bincang pada pagi ni berkait dengan sikap Sayyidina Umar, telah takut timbul salah faham. Sebab Sayyidina Umar ni tokoh yang kedua lah dalam umat Nabi, bukan dalam orang Arab. Umat Nabi ni Sayyidina Umar duduk tahap kedua, tingginya kedudukan dia dalam agama ni. Itu jawapan yang diberikan oleh Imam Al-Qastalani. Yang kedua, oleh kerana Sayyidina Umar seorang yang sangat keras terhadap kekufuran dan kemunafikan, terucaplah daripada mulut beliau apa yang telah diucapkan tanpa sedar. Jadi hak dia buat tu sebenarnya dalam keadaan tidak berapa itu, oleh kerana dia terlalu, ialah kalau dalam bahasa Arab, dalam ulama dia panggil maghlubul hal. Situ dia udah buat tu. Mana seseorang yang telah dikuasai oleh keadaan, dia marah sangat kepada kufur, kepada munafik, kepada syirik ni. Bila zahirnya nampak hati nak bantu orang kafir, dia tak boleh nak tahan perasaan itu. Dan perasaan itulah keadaan yang melingkungi dia. Perasaan itulah keadaan lah, kita kata, menguasai dia. Itu dia panggil, dalam istilahnya panggil maghlubul hal. Seseorang yang telah dikuasai oleh keadaan. Sebab Sayyidina Umar ni kukuk mana pun dia manusia. Enggak, Sayyidina Umar ni kalau kita tengok sejarah hidup dia, bukan sekali dua berlaku gini. Misalnya bila Nabi wafat, dia kata siapa dia kata Nabi wafat, aku akan penggal leher dia. Siapa dia tidak duduk jalan, pergi mari, nak siapa ke sana waka mari. Mana tak ada siapa dia berani menenangkan dia. Itu dia panggil maghlubul hal tu. Saya doa pada Nabi ni kerana terlampau saya pada Nabi bila Nabi wafat tu, zahirnya nampak macam tak boleh terima kenyataan tu lah. Sehingga dia kata Nabi tak mati. Siapa dia kata Nabi mati, aku kerak tekak dia. Orang senyap lah aku. Tapi dia duduk pergi mari jalan. Jadi itu dia panggil maghlubul hal. Kadang-kadang berlaku pada manusia sahabat dia ni pun boleh berlaku. Sangat cinta kepada Rasulullah. Tapi bila saya nak wakil mari, saya nak wakil baca ayat Quran, tetap ni, wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi afa imma ta'u qutilam qalabtum ala aqami fayanqalibu ala akid. Ayat itulah kira-kiranya. Dia pun terkejut. Jadi seolah-olah sebelum tu tak turun ayat tu. Itu orang panggil orang yang dikuasai oleh keadaan. Kita kena ingatlah. Sebab tu kita ni
Sini sebenarnya banyak, walaupun tidak disebut dalam syarah ni, dalam nota Maulana, sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Kalau kita baca, mana kita boleh ambil faedah daripada hadis ni. Bahawa manusia ni kadang-kadang berlaku kepada dia satu keadaan yang mana di luar daripada kemampuan dia. Maghlubul hal. Jadi apakah boleh kita nak hukum orang dalam keadaan tu seperti hukum biasa? Tak boleh. Maknanya bila kita nak hukum seseorang ni kena kategorikan, kena tengok dia dalam keadaan macam mana. Tu. Jangan mudah-mudah. Sebab menghukum ni mudah, nak kata ni mudah. Tetapi kesan dia telah contoh sinilah. Tak apalah. Yang kedua, maghlubullah, seolah-olah apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu dia tidak dengar. Tutup habis kita atas lengong. Jadi dia dikuasai oleh satu keadaan lain. Tu. Ini adalah pendapat Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Yang ketiga, Syekh Abu Hasan As-Sindi juga mengemukakan satu lagi jawapan untuk merungkai kemuskilan ini. Menurut beliau, Sayyidina Umar sebenarnya menganggap Nabi SAW berlembut dan bersikap memujuk dalam soal ini. Sedangkan bagi beliau, khatib ini telah tidak layak dilayan begitu. Bahkan khatib ini sepatutnya dihukum atas kurang-kurangnya diambil tindakan disiplin terhadapnya. Kerana itulah beliau berkata, dia telah mengkhianati Allah dan Rasul Allah dan orang-orang yang beriman. Biarkan saya memenggal lehernya. Ini kata Syekh Abdul Hasan As-Sindi. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, kita boleh ambil lagi, maknanya kita boleh ambil satu kesimpulan juga sebenarnya. Maknanya Nabi ni walaupun dia maksum, walaupun dia terima wahyu, tetapi sahabat-sahabat Nabi ni dia faham lah. Maknanya Nabi didik sahabat dia tu, walaupun aku ni Nabi, aku ni maksum, bukan bermakna kamu tidak boleh bagi pandangan. Kalau kita perhatikan Nabi cara dia, mana sahabat ni bebas berurusan dengan Nabi, bagi pandangnya. Bila tengok Nabi buat tu, mereka persoal tu bukan persoal tidak percaya, persoal dalam konteks kata mana hidup dalam kumpulan, ini perkara yang saya perhatilah. Biasanya kalau ajaran salah, dia tidak berlaku gini. Betul semacam untuk guru dia. Tak boleh nak take kalau kata. Betul sama. Biar aku rasa tak betul, tak berani, tak boleh. Sebab guru kita ni dia kasyaf. Hak dia sebut tu bakal hak dia nampak, kita tak nampak. Rosak agama ni. Ni tengok Nabi. Nabi tak kata sana, mu tahu ke aku ni Nabi, aku terima wahyu, aku sebut semua wahyu min Allah. Nabi tak kata gitu. Makna Nabi didik masyarakat dia, mana kamu boleh guna akal kamu ni semaksimal mungkin walaupun dengan aku. Mu boleh mana boleh berbahas, boleh berdebat, boleh bermuzakarah. Tidak jadi seporobok sahabat tu. Tu cara ajaran Nabi. Mana kita boleh berusaha walaupun tok guru kita boleh, tapi dengan cara yang hormatlah, dengan cara yang penuh tertib dan adab itu. Seperti di sini. Sebab kita tak jumpa. Saya tengok dalam ialah selain pada nota ni, tak ada kenyataan bahawa Nabi mempersoalkan Sayyidina Umar. Aku ni bukan sebagai sekawanmu ni. Sini dalam konteks ni, aku ni bukan semata-mata sahabat. Aku ni sebagai Rasul tu satu. Nabi tidak kata gitu pada Sayyidina Umar. Mu nak kritik aku, mu ni siapa? Tak ada. Di sinilah kita nampak para sahabat Nabi tu, dia faham. Dia faham dengan baik hubungan dia dengan Nabi tu bagaimana. Kalau kita na'udzubillah lah, padahal kita kata setengah-setengah guru-guru tarikat, guru sufi tu bukanlah tarah macam mana, kita tahu tidak Nabi dan Rasul. Tetapi hadirat, kalau kita tengok cara ajaran salah ni, sami'na wa ata'na, tak boleh nak bahaya. Bahkan apa yang guru dia kata, siapa minta, kalau kita tengok ajaran ni, ajaran salah ni, saya sebut ajaran bila kena penyakit uluun ni, siapa perekat tutup habis, tak boleh nak sa'a. Minta anak dara dia pun dia beri. Memang ada ajaran salah begitu daripada dulu lagi. Tu. Tapi Nabi ni tidak begitu. Dia didik sahabat. Sebab tu sahabat Nabi ni, dia boleh guna kecerdikan yang Allah beri pada dia tu dalam semua keadaan. Sebab tu ada kadang-kadang sahabat bila dia tengok Nabi buat tu, dia kata ni wahyu ke tidak. Dia tanya, keputusan Rasulullah ni wahyu ke tidak. Apa tanya gitu tu? Sebab kalau mengikut pandangan saya, moleknya buat gini. Rasulullah ada Rasul kata betul kamu. Hak aku tadi tu pandangan peribadi ya, tak ada wahyu pun. Lepas tu dalam Quran kata Nabi ni kalau dia bertindak semua wahyu tu lah ke mana?
Sebab itulah ulama kata tindakan Nabi kata wahyu tu hak berkait khusus dengan agama, dengan ibadat ke, penentuan hukum, berakidah. Tapi kalau dalam pandangan-pandangan yang bersifat duniawi ni, strategi perang misalnya, hak tu Allah serah pada Nabi bincang dengan sahabat dia. Sebab tu sahabat ada peluang mengemukakan pandangan dia. Ni hidup cara agama. Sebab tu sahabat Nabi dia tengok. Misalnya hak Nabi ada semaya tinggal serkat tu, ingat tak cerita tu? Sahabat senyap. Apa? Sebab ni isu besar, ni isu ibadat. Dia ingat kau turun wahyu, kau orang semaya ni. Sebab tu lepas tu sahabat ni adalah sahabat ni macam tak puas hati. Aku siratis salah, semaya ni sudah dipendekkan lah. Mana kurang rakaat, Nabi kata apa? Dia kata sani Rasulullah tak cukup serkat. Rasulullah kata mari, panggil semula mari. Tambah serkat lagi. Nak tambah serkat lagi. Tu. Jadi sahabat ni begitu sikap dia, cara dia didik. Semua ni kalau kita perhatikan, mana Islam ni dia menghargai akal manusia, kecerdikan manusia. Kamu boleh tanya, mana boleh berbincang lah. Sebab tu kalau kita nak guna kalimahnya sesuai, mana hak ni lebih senoman, dalam kisah senoman lebih bersifat menyatakan pandangan dia. Tak betul kalau kita kecuali seseorang tu dia ada masalah dengan sahabat, mungkin dia akan guna senoma telah khilaf dengan Rasulullah, senoma telah menyanggah Rasul. Itu bagi orang yang ada masalah dengan sahabat, mungkin dia kata gitu. Tapi bagi kita yang memahami kedudukan sahabat dalam konteks agama, kita kata di sini senoma telah menyatakan pandangan dia. Kita nampak hidup hubungan Nabi dengan sahabat tu hidup dalam rangka yang sangat matang lah. Itu sebenarnya. Tapi kalau Syiah tengok, ni bagi dia Syiah ni hadis-hadis umpama ini contohlah bagi dia, bukti bagi dia bahawa sahabat ini bukan semuanya baik. Bukan semuanya baik. Baik. Yang keempat, Maulana Rashid Ahmad Al-Gangguhi itu. Maulana Rashid Ahmad Gangguhi berpendapat apa yang dikatakan oleh Umar itu sebenarnya tidak bercanggah pun dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena perhati. Dia kata tidak. Tak ada langsung pun unsur membangkang ataupun menyanggahi perintah Rasulullah. Tidak ada di sini, kata Rashid Ahmad Gangguhi. Apa sebabnya? Sebabnya yang dinafikan oleh Rasulullah daripada hati ialah kufur dan nifak. Mana perbuatan dia tu, sebab gini, Sayyidina Umar ni pada pandangan zahir, bila dia tengok keadaan itu berlaku gitu, bagi dia hati ni sebenarnya kafir ni, munafik dia ni. Kalau tidak kafir pun munafik. Macam mana boleh bersekongkol dengan orang kafir dalam isu ni, isu berat ni? Tu. Sebab tu dia nak bunuh Sayyidina Umar, buat keputusan nak bunuh sebab dia anggap hati ni tidak Islam dengan perbuatan dia tu. Jadi Nabi nafi tu, nafi tu lah. Jadi penafian Nabi itu sebenarnya menafikan kufur dan nifak kepada hati itu. Itu tidak bererti baginda menafikan juga segala bentuk kecurangan dan khianat. Nabi tidak nafi. Nabi tidak kata hati tak salah. Kadang-kadang kesalahan ni bila nyata sangat tak perlu kita sebut. Tu. Seseorang tu buat kesalahan tu sangat, kita tak payah kata dah salah, tak payah kata memang salah. Tu. Sebab tu Nabi tak salah, semua orang tahu tu. Jadi apakah membocorkan rahsia ketenteraan Rasulullah itu mana tidak dianggap kesalahan? Gitu ke maksudnya? Pak Nabi kata la taqulu lahu illa khaira tu, maksudnya Nabi nak kata hati ni tak salah ke? Jadi bocor rahsia negara tu tak salah? Tak ada ulama faham gitu. Baik ni maknanya kita kena ingat gini lah mudahnya, sebab ada dalam beberapa kitab saya baca syarah Riyadhus Shalihin. Manusia yang baik ni, kita kata orang ni baik, dia ni baik ni, bukan bermakna dia tidak buat salah. Bukan makna tidak buat salah. Jangan kita ingat orang baik ni orang tidak buat salah. Kalau kita letak situ masalah kita nak berhadapi dengan manusia. Bila orang buat salah tak boleh terima kenyataan. Sebab apa? Sebab kita letak, kita kata kenyataan, anggapkan kita tu salah daripada awal. Jangan kita ingat orang panggil orang baik ni orang tak buat salah. Oh, kalau lagu tu tak jumpa atas muka dunia. Tu. Orang yang baik ni sebenarnya orang yang kalau dia buat salah dia bertaubat. Lepas tu dia tidak berkekalan. Mana kesalahan tidak buat sama. Ada buat salah. Lepas tu kesalahan tu bukan kesalahan yang kira-kiranya kita kata menipu. Lepas tu berpanjang ni. Fitnah. Kalau hal tu jahat sungguh lah. Dengan sengaja.
Sebab itulah ulama letak, kalau sahabat ni ulama telah letak dah. Apa dia kita kata? Sifat sahabat lah. Bahawa sahabat ni salah satu sifat dia tidak berkekalan melakukan kesalahan. Memang waktu ulama buat keputusan tentang sahabat. Ada buat salah tapi tidak berkekalan. Saya nak wakar pun ada buat salah. Sebab dia manusia. Tapi nak jumpa kesalahan dia tu berterusan. Dan kalau ada dia buat salah, kalau Khatib Baghdadi misalnya, Khatib Baghdadi, dia kata mengikut kajian dia, mana-mana hadis yang menyebut sahabat buat salah, patut tidak ada disebut diampunkan oleh Rasulullah ataupun tunggu ayat Quran membersihkan dosa dia. Itu tanda hadis palsu. Oh, siapa begitu? Kalau bagi Syiah, dia kata tengok ta'assubnya umat Islam kepada sahabat sehingga menafikan kesilapan daripada sahabat. Itu dia tak faham. Ataupun dia sengaja buat tak faham. Begitulah. Itulah maksud Sayyidina Umar dengan kata dia telah khianat kepada Allah dan Rasul. Jadi kenyataan Sayyidina Umar, alasan dia nak memenggal lahir Khatib bin Abi Balta'ah itu sebab dia telah khianat. Khianat pula bukan khianat kepada main-main, khianat kepada Allah dan Rasul dan orang beriman. Mana orang Islam boleh terdedah kepada bahaya tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur Umar kerana kata-kata itu. Jadi Nabi tu tidak tegur Sayyidina Umar tu hak tu sebab betul dah Sayyidina Umar sebut memang betul. Sebab tu Nabi sendiri pun dia tidak kata, dia tidak kritik lah, dia tidak menafikan kata-kata Sayyidina Umar tu. Begitu juga dengan kata beliau sesungguhnya dia ni adalah seorang munafik. Jadi hak tu sebenarnya. Jadi maknanya Rasulullah kata la taqulu lahu illa khaira. Jangan kamu kata kepada hati ni kecuali yang baik. Apa maksudnya? Kesalahan dia tu memang betul lah. Tapi dia ni masih lagi kategori orang baik. Kategori orang baik. Banyak ke dia mengaku. Rasulullah tanya apa buat gitu. Dia mengaku. Dia kata saya ni nak makna dia ni sebenarnya hati, kalau saya daripada apa yang saya baca lah, saya boleh faham dia sebenarnya dalam rangka sedang nak dakwah keluarga dia. Jadi keluarga dia tak terima lagi dakwah dia. Enggak, kalau perang dengan Nabi kalah tentu kalah. Lepas tu kalau mati dalam keadaan tu macam mana? Tu dia bimbang kerana agama tu. Cumanya kadang-kadang ialah manusianya adalah kesilapan dia. Jadi di sini sebenarnya yang Nabi kata baik tu baik dari sudut dia tidak kafir dan dia tidak munafik. Nabi tidak kata baik dalam konteks Nabi menafikan kesalahan dia tu. Tidak, Nabi tak nafi tu. Sebab Sayyidina Umar kata dia ni tidak Islam, berat tu. Dia tidak Islam, dia munafik tu. Nabi jangan seolah-olah kita boleh kata gini. Jangan kata gitu Umar, dia ni orang baik ni. Patu kesalahan itu tak apalah, kita urus mengikut kesalahan dia tu. Tapi dia ni orang baik. Jadi isu tak apalah, kita pergi lagi cuba kita tengok lagi. Jadi maksud Sayyidina Umar dengan kata munafik itu ialah nifaq amali. Jadi kalau Sayyidina Umar kata dia munafik pun, munafik mana? Kufur tu tak betul lah. Nabi tu salah lah dia kata kufur tu. Tak munafik. Kalau kata munafik pun ni munafik dari segi perbuatan dia, bukan munafik dari segi akidah. Itu mengikut ni lah, mengikut Maulana Rashid Gangguhi ni. Kalau begitu tidak ada pun pertentangan di antara kata-kata Sayyidina Umar dengan larangan baginda sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi soal kenapa Sayyidina Umar meminta izin daripada Rasulullah untuk bunuh Hatib dengan memenggal leher dia, tidak boleh dianggap sebabnya kerana kafir. Jadi Sayyidina Umar nak penggal leher dia tu kerana kesalahan, bukan kerana dia kafir. Ini mengikut Rashid Ahmad Gangguhi. Dia ginilah untuk lebih mudah faham, saya sebut gini supaya mudah. Sebab kita boleh letaklah maknanya Sayyidina Umar nak penggal leher ni atas dasar ta'zir. Sebab ta'zir ni walaupun tidak disebut sebagai hukum hudud, ta'zir ni di atas budi bicara kerajaan nak menentukan hukum tu bagaimana. Tetapi ta'zir ni, kita kata ta'zir ni, kita kata tahap hukumnya tu boleh sampai peringkat bunuh ta'zir ni. Makna kerajaan yang sah dia boleh menentukan hukum bunuh terhadap kesalahan-kesalahan tertentu. Itu ta'zir atas budi bicara kerajaan. Baik, tak apalah. Dia gini
Jadi dia isu sekarang ni la taqulu lahu illa khaira, janganlah kamu kata pada hati ni kecuali yang baik. Jadi kalau kita perhatikan hak ni sini sebenarnya tidak bercanggah lah, maknanya Sayyidina Umar tak ada langsung dia menyanggahi Rasulullah tu. Sebab apa yang Rasulullah sebut tu berkenaan dengan hati ni, maknanya Rasulullah nak kata hati ni walaupun perbuatan dia sebesar tu kesalahan, tapi dia Islam lagi. Dia tidak kafir, dia tidak munafik i'tiqadi. Jadi hak Sayyidina Umar kata minta nak bunuh tu sebab apa? Atas kesalahan tu. Dia kata Rashid Ahmad Ganggui, Sayyidina Umar pun dia tidak kata. Memanglah dia ada sebut berkenaan dengan kafir tu. Hak tu Nabi nak nafikan. Lepas tu kalau berkenaan dia kata hati ni munafik, boleh takwil lagi munafik. Takwil lagi mana? Ni kalau kita nak suruh nampak molek lah, kecuali kita nak suruh nampak buruk sahabat tu lain cerita lah. Kalau dia kata munafik, munafik ni kira ada dua. Enggak, kalau nak kira kufur pun ada dua. Kita bincang dah sebelumnya. Kufur hak tidak kufur yang sebenar. Tu kufur nikmat. Jadi Sayyidina Umar nampak tegas sangat nak hukum dia atas dasar dia, atas dasar kesalahan dia tu. Dia kesalahan dia memang patut pun kalau nak kira zahir dihukum bunuh. Dah ni termasuk di bawah ta'zir, tak salah pun. Cumanya Nabi tak sehukum juga tu, tak setuju dengan pandangan Sayyidina Umar ni sebab kedudukan hati ni sebenarnya ini kesalahan pertama. So lepas tu dia ni ahli badat. Lepas tu kita kena tengok. Akan datang kita akan bincang lagi. Akan tubik pula nama hati ni. Sebab hal ni peringkat awal di Madinah ni. Selepas perang Badar. Lepas tu hati ni selepas tu macam mana kehidupan dia? Hatib bin Abi Baltaan. Bagaimana selepas tu? Dia sebut menyesal dia. Sebut sama menyesal dia. Sebab tu dia bila ada siri-siri peperangan selepas tu tak pernah miss. Ikut sama apa. Apa nak cover kesalahan tu sifat sahabat ni. Dia kena tengok gitu. Nak menentu orang ni baik tak baik. Betul lah dia pernah buat salah. Pernah buat salah. Pukul bini misalnya. Pukul bini, tapa bini, tapa cedera bini. Ada hak berubah, hak saya tahu. Hak kita tahu. Berubah lepas tu berubah. Sampai lepas tu dia tak senikah. Dia takut berlaku pula kesalahan dia. Ada pernah tu jerit depan saya. Macam mana ustaz kata, kalau bertaubat sungguh tu saya boleh ampun ke? Menyesal ada je ni orang gitu. Menyesal. Lepas tu ada kisah saya itu sendiri tu. Bini dia kata, saya tanya dulu dengan masa muda dia lagu ni. Tak, masa muda banyak dah dia kata berubah, kata bagi peluang lah kepada dia. Mana bini dia kata banyak benar dah berubah tu. Daripada mula-mula tu, daripada teruk lapangan, jadi berubah banyak, jadi baik. Cuma kadang-kadang ada lagi hal tak berubah tu. Itulah orang panggil manusia. Nak buat lagu mana? Tu Allah uji dia begitu. Sebab ni, hati ni, hak kita tahu, san ni ya, hak kita tahu, salah dia. Patut lain tak ada lepas tu. Lepas tu kalau kesalahan kecil-kecil dia dengan bini hak tu tak masuk dalam bilang, orang tak kira hak tu. Oh nak kira habis hak tu, paroklah. Hidup ni pakai hilang, pakai habis masa dengan begitu. Baik, cuba tengok lagi. Begitulah. Baik, kita pergi lagi. Ini satu persoalan lain pula timbul berkait dengan hadis ni. Kenapakah pula Allah berfirman dalam hadis kursi ni tentang ahli badar sebegitu rupa? Kenapa Allah sebut lebih sangat ahli badar ni? Misalnya, apa ni hadis kursi? Lakukanlah apa sahaja yang kamu kehendaki, syurga tetap menjadi milikmu. Atau perawi ni syak. Sebenarnya perawi syak. Boleh jadi Allah berfirman gini. Itu mana atau. Sesungguhnya aku telah mengampunimu. Apakah maksud firman Allah itu? Jadi apakah ini sebagai lesen untuk sahabat buat salah? Makna apakah selepas daripada perang Badar sahabat terlibat dalam perang Badar tu jadi maksum? Kau lagu mana maksud? Nampak macam ni kira-kira jadi memeh Nabi dah ni. Zahirnya nampak begitu. Apa maksud? Boleh silap faham tu. Boleh silap faham tu. Maknanya orang terlibat dalam perang Badar hak mati syahid tu tak apalah. Hak tak mati tu buatlah apa saja. Maknanya selepas ni dia jadi bermaharaja lela lah untuk buat kesalahan. Sebab apa? Sudah diberi lesen besar pada dia. Buat salah pun tak apa. Ni double standard lagu ni. Macam-macam boleh kata. Tak nak sabar ni. Macam mana agama boleh jadi lagu ni. Macam-macam orang boleh kata. Itu jadi ulama bincang tu. Baik, jawapan dia sini ada beberapa jawapan dia lah. Jadi apa sebelum itu lagi. Jadi firman Allah ini dalam hadis kursi ni, mana ahli badar ni buatlah apa saja, aku akan ampuni dosa dia. Apakah bererti ahli badar itu telah dikecualikan daripada bebanan syariat, tidak terikat lagi dengan hukum syariat ini?
Jika dilihat kepada amalan mereka, yakni ahli Badar ni, jelas sekali menunjukkan mereka juga tetap terikat dengan syariat seperti orang-orang lain. Jadi apakah maksud sebenar firman Allah ni? Beberapa jawapan telah diberikan oleh ulama, antaranya yang pertama, perisytiharan pengampunan melalui hadis kursi ini hanya melibatkan dosa-dosa yang telah lalu, yang telah lepas. Ia tidak melibatkan dosa-dosa yang akan datang. Hakikat ini dapat difahami daripada firman Allah, sesungguhnya aku telah mengampunimu, yakni ghafartu lakum, aku telah mengampunimu. Telah digunakan dengan sirah madhi, telah, ghafartu, aku telah mengampuni, lakum, kamu. Tu. Inilah jawapan yang diberikan oleh Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain pensyarah hadis ni. Tetapi jawapan ini tidak disenangi oleh banyak pihak di kalangan ulama disebabkan ada penggunaan sirah amar di dalamnya. Jadi perkataan i'malu dengan jelas menunjukkan pengampunan yang tersebut dalam hadis ini melibatkan masa hadapan, bukan masa lepas. Adapun menggunakan istilah fi'il madhi, ghafartu lakum, aku telah ampuni kamu, ia tidak lebih daripada untuk menyatakan kepastian terhadap pengampunan itu. Dia gini, maksudnya begini. Kalau kita tengok dalam teks ini, cuba buka muka surat itu, teks ini, muka surat muka surat 86 tu, teks Arab, teks asal hadis tu, hak bawah tu, baris akhir lagi tu. Tu. Antara yang disebut di sinilah. Faqad ghafartu lakum. Hak mula-mulanya i'malu. Ni Allah berfirman ni. Allah berfirman. Ni hadis kursi ni. I'malu ma syi'tum, lakukanlah oleh kamu ma syi'tum, apa yang kamu nak lakukan. Faqad wajabat lakumul jannah. Sebab apa? Sebab kamu ni confirm dah ahli syurga. Buatlah nak buat apa pun, tidak akan terjejah dah senarai kamu sebagai ahli syurga. Ataupun perawi syak, sebenarnya Allah berfirman begini, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa sahaja yang kamu nak lakukan. Tak apalah. Sebab apa? Faqad ghafartu lakum, kerana sesungguhnya aku telah ampunkan kamu. Bila Rasulullah sebut gini atas dasar hadis kursi ni, mana Rasulullah menakalkan kata-kata Allah, maka fadama'at aina Umar, maka mengalirlah air mata Sayyidina Umar, jerit Sayyidina Umar, kesal dengan tindakan dia tu. Maka dia pun kata, Allah dan Rasul lebih mengetahui, saya silap, kata Sayyidina Umar. Baik, sekarang ni kata-kata ni lah kita nak bincang ni. Bila Allah sebut kepada ahli Badar ni, buatlah apa saja, tetap mu ahli syurga, buat apa saja. Tak apa maksud buat apa saja tu? Maknanya seolah-olah di sini sahabat ni tak apa, kalau buat dosa pun tak apa, gitu ke maksudnya? Kamu tak terikat dengan tarikat sebab kamu ni ahli makrifat, misalnya kata gitu, kamu ni orang ahli makrifat ni, kamu ni siapa peringkat tinggi dah, kamu ni sudah melepasi had syariat dah ni, gitu ke maksudnya? Kalau sahabat pun tak ada ulama faham gitu, orang lain lagi lah. Sahabat jamin masuk surga pun tak siapa tak tu. Saya sebut ni bukan apa dia, sebab ada saya dengar dalam internet video lah, ustaz ni orang Kelantan juga, dia kata ahli makrifat ni, orang-orang kasyaf ni, dia kata makna bukan sahabat tu maksud dia tu, guru-guru tarikat. Kalau kita tengok lahir daripada dia perbuatan yang menyanggi syariat, kita tak boleh hukum dia, sebab dia ni sudah melepasi dah batas hak tu. Kalau dia buat sesuatu yang menyalih syariat, kita nampak zahir pun kita tak boleh hukum dah dia. Tak boleh hukum gimana, sahabat pun tak lepas dengan syariat. Lepas tiba-tiba puak demo ada lepas, gimana salah tu faham tu. Dia puak mari contoh. Dia mari contoh gini. Saya tengok ni video dia. Dia kata kalau kita pergi kubur dengan wali tu, orang panggil wali Tuhan. Kalau pergi kubur tiba-tiba dia Allah tangan salah, dia Allah tangan tu, dia masuk tangan dia dalam tanah kubur tu wali jugalah. Sama-sama wali ni. Hak mati pun wali, hak hidup pun wali. Dia Allah tangan salah, masuk sekerak tangan dia tanah. Jangan kata apa, duduk dia sudah. Sebab dia nampak tok guru dia duduk dalam kubur Allah tangan nak salah ni. Kita tak nampak sebab dia ni ahlul makrifah. Sebab tu saya kata kalau masuk Maharaja Lawak tentu dapat jahil.
Enggak agama bukan jenis lagu tu hadirat. Kalau orang tidak Islam dengar lah dia tengok kat video ni internet orang tengok belakang. Kita dapat orang yang minat dengan Islam dia cari maklumat dia akan tengok lagu mana, nak tahu maklumat agama selain pada baca dia tengok juga video-video kuliah orang tidak Islam, hok minat dah dengan Islam. Kalau jumpa video lagu tu cuba bayar ke dia mikir lagu mana. Oh, parok dia kata. Tu. Jadi molek ke tidak Islam gitu? Tak molek. Cuba kita tengok ni. Ni. Jadi bila Allah sebut gitu dalam hadis kursi ni, bukan bermakna sahabat tu sudah tak terikat lagi dengan syariat. Tidak maksud begitu. Dia tetap terikat. Sebab tu kita tengok sahabat ni kadang-kadang bila Nabi puji dia sebagai ahli surga, ibadat dia lebih hebat pada orang lain. Kau semangat ibadat. Kau semangat ibadat. Jadi lagu tu. Baik, yang pertama. Jawapan dia. Peristiharan dari sisi Allah dalam hadis kursi ni bahawa sahabat Badar yang terlibat dalam perang Badar ni buat apa pun tidak binasa dah dia, tetap dia ahli syurga. Aku telah ampunkan dosa dia. Pengampunan dosa, pengistiharan pengampunan dosa tu sebenarnya melibatkan dosa-dosa hak telah lepas. Dosa yang telah dia buat. Dia tidak melibatkan dosa akan datang. Hakikat ni kita boleh faham sebab Allah guna faqad ghafartu lakum. Demi sesungguhnya aku telah mengampunkan. Telah mengampunkan ni fa'il sirah fa'il madhi, fa'il yang menunjukkan telah lalu. Maknanya dosa hak lepas dah. Kenyataan ini ramai ulama tak setuju. Sebab apa? Sebabnya kalau kita tengok dalam nas tadi, selepas tu sebut sebelum sebut faqad ghafartu lakum, sebelum tu i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Kamu buatlah apa saja. Buatlah. Bila buatlah apa saja, sesungguhnya telah diampunkan. Dia kena perhati tek. Buatlah apa saja kamu nak buat, sesungguhnya kamu telah diampunkan. Hak tu dia menunjukkan kalau dosa tak buat lagi tu. Kalau kita tengok semata-mata faqad ghafartu lakum, maka sesungguhnya aku telah ampunkan kamu. Tengok tu saja memang betul lah. Maknanya Allah telah mengampunkan dosa yang telah dilakukan. Tetapi i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah tu. Buatlah apa saja kamu nak buat, kamu confirm surga. Lepas tu kalau kita tengok syok perawi itu faqad ghafartu lakum, maka sesungguhnya aku telah ampunkan kamu. Itu menunjukkan dosa lalu pun diampunkan. Hak tak buat lagi pun aku sedia dah untuk mengampunkan kamu. Tu mengikut ulama. Sebab tu buatlah apa saja. Makna tak buat lagi, cuma buatlah apa saja pun tetap diampunkan. Baik, cuba tengok lagi di sini. Jadi nombor 2, jawapan yang kedua. Khitab Allah. Kena fahamlah khitab ni maknanya Allah sebut. Khitab Allah ni mana Allah hadapkan cakap dia tu. Firman Allah tu Allah hadapkan kepada sahabat. Itu makna khitab Allah. Khitab ni gini, dia sebenarnya khitab ni nama istilah kepada dhamir dalam bahasa Arab. Dhamir ni ganti nama. Dalam bahasa Arab ni ganti nama dia ada 3. Dia panggil ganti nama diri pertama, ana dengan nahnu. Saya dengan kami. Orang Melayu panggil ganti nama diri pertama. Azhabu ila, saya akan pergi sekarang. Azhabu tu maknanya saya, ganti nama. Sebab manusia ni secara fitrah dia bercakap, dia tak sebut nama dia. Kalau dia nak kata dia sebut saya. Dia tak kata ni Syamsul dia nak pergi Kedah ni, orang tak kecek gitu. Dia akan guna saya. Kawan kalau bahasa Kelantan. Kalau ramai agak kami, itu dia panggil mutakallim lah. Ganti nama pertama. Ganti nama kedua, ni orang yang kita bercakap, kita hadapkan percakapan kepada tu dia panggil mukhatab. Jadi bila kita guna tu dia panggil khitab kita kepada dia lah. Orang yang kita sedang berinteraksi dengan dia. Hal tu dia panggil dhamir mukhatab. Anta untuk lelaki, anti untuk perempuan, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kum dan sebagainya. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kun, kunna tu. Itu semua tu dhamir mukhatab dia panggil. Tu. Jadi di sini satu lagi dia panggil dhamir ghaib, ganti nama diri ketiga. Orang yang tidak ada, dia telah pergi ke Kedah. Dia tu dia panggil dhamir ghaib, ganti nama diri ketiga. Mereka tu dengan ganti nama tu. Ganti nama dia. Dalam bahasa Arab dia panggil dhamir. Isim juga, isim dhamir. Kalau belajar bahasa Arab tu mungkin dia nampak. Kalau tak belajar bahasa Arab tu dia nampak juga. Nampak gitu-gitu jelah. Tak apalah. Yang kedua, khitab Allah
Khitab Allah dalam hadis kursi ni adalah untuk memuliakan dan menghormati ahli Badar. Okey, cuba buka semula ni. Saya nak suruh tengok ni. Muka surat 80 ni tu. Bagi ada kita ni. Ni. I'malu ma syi'tum. I'malu, lakukanlah oleh kamu. Kamu tu dia panggil dhamir khitab lah tu. Ganti nama diri kedua. Ma syi'tum, apa sahaja yang kamu nak. Atom tu ganti nama diri kedua. Khitab lah tu. Kamu. Ghafartu lakum, akum tu. Tu maknanya khitab tu. Jadi Allah hadapkan cakap dia kepada para sahabat di sini. Buatlah apa sahaja yang kamu nak buat. Kamu tetap dah masuk surga. Tetap dah aku ampunkan kamu. Kamu tu. Tu makna khitab tu. Sebenarnya Allah sebut di sini sebagai nak hormat pada sahabat, nak takrim, tasyrih, nak memuliakan sahabat. Ni sebab itulah hadis ni sebenarnya kita kena faham lah. Akhiratnya ada sebut pula dalam bab manaqib sahabat, kelebihan sahabat sebut pula. Sebab hadis ni sebenarnya di bawah maqam madh dia panggil. Hadis ni di bawah maqam madh. Maqam madh maknanya ayat hadis ni sebenarnya termasuk dalam kategori memuji sahabat. Maqam madh dia panggil. Tu ya. Nak puji sahabat lah. Iaitu nak menghormati ahli Badar. Ia bukan untuk mengecualikan mereka daripada ikatan syariat. Hadis ni bukan ayatnya bahawa syariat sahabat ni sudah tidak ditaklifkan syariat kepada dia. Tidak sama sekali maksud begitu. Bahkan sahabat Badar ini seperti orang lain juga tetap terikat dengan hukum hakam syariat. Sebagai memuliakan mereka, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Untuk dosa-dosa yang mungkin dilakukan mereka pada masa akan datang, Allah memberikan kekuatan dan taufik pada mereka untuk segera bertaubat dan beristighfar kepadanya. Lalu Allah menerima taubat mereka. Dengan itu tepatlah untuk ahli Badar apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis kursi ni. Ini satu perkara hadirin kena faham. Saya nak sebut lagi apa yang tidak disebut dalam nota ni. Kalau kita perhatikan ni, kita dapati dalam agama kita ni, dalam menilai seseorang tu baik tak baik, hakikatnya tidak kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi bila bercakap ni, cuba bayangkan hati sebesar tu dia buat salah. Tiba-tiba Nabi tidak cas dia sebagai, tidak hukum dia. Bahkan Nabi kata la taqulu lahu illa khaira. Hak ni Nabi bercakap di sini memang wahyu daripada Allah. Penilaian tu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbukti selepas tu memang baik sungguh hati ni. Itu satu kau. Yang kedua, kita dapati juga daripada perbincangan kita ni bahawa ada setengah-setengah orang tu walaupun dia buat salah pun tetap dia anggap baik sebab menilai daripada jasa-jasa dia. Maknanya kita ni dalam konteks kita nak menilai orang ni, jangan kita tengok kesalahan dia saja, kena tengok juga jasa dia. Kadang-kadang jasa dia terlalu besar, kalau kesalahan dia nampak besar juga pun kena maafkanlah. Seperti mana Allah boleh buat gitu, dan Allah buat gitu pada sahabat. Sahabat ni kadang-kadang kesalahan tu berat. Cuba tengok ketika tidak Islam tu biarlah siapa perkara berzina lah. Sahabat ni ada lah. Dalam hadis Bukhari ada. Tapi bila bertaubat Allah terima. Bahkan dengan sebab tu jadi sebut pula ahli syurga dia tu. Padahal dia buat salah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh tengok kesalahan tu saja, kena tengok lepas dia buat salah dia bertaubat. Sebab ada setengah orang daripada muda pak tua, dia buat salah tak bertaubat. Pakai begitu, tua. Sepatut mati dah, tak mati-mati lagi. Nak kita tu. Tapi buat salah jangan kira lah besarnya. Tak bertaubat. Ramai gitu. Ramai gitu. Tapi sahabat tak ada sifat tu. Tak ada. Jadi kelebihan seseorang bukan terletak pada tak buat dosa, tapi terletak pada bagaimana dia mengurus diri dia bila dia buat salah. Tak kita tengok sahabat ni bila buat salah sedekah selalu. Sahabat ni buat salah selain pada bertaubat sedih, sedekah selalu. Sebab apa tu? Sebab sedekah ni dia boleh memberi tazkirah yang lama pada seorang tu. Lain kali jangan buat salah. Ingat dulu buat salah sedekah. Sedekah tu dia memberi kesan besar pada seorang supaya jangan mengulangi lagi kesalahan itu. Tu style sahabat. Baik. Cuba kita tengok lagi. Jadi hadis ni juga sebenarnya sebagai untuk menyatakan bahawa sahabat ni Allah nak nyata je, kalau kamu buat salah pun aku akan ampunkan dosa kamu. Tapi jangan buat salah. Tapi kalau buat salah, nak ayat kelebihan lah ni. Ni nak ayat kelebihan ahli Badar. Nak ayat kelebihan ahli Badar. Jadi nak tahu tentang Badar, kita bincang dah sebelum tentang Badar. Agak tak habis lagi perbincangan ni.
Bagaimana besarnya sahabat Nabi terlibat dalam peperangan, kerana peperangan Badar ni sebenarnya hakikat bukan peperangan puasanya. Kerana pergi nak sekat rombongan dagang ke, senjata pun tak lengkap, jumlah tentera pun tak ramai. Mana kalau pergi niat nak perang tak pergi dengan seramai tu. Dengan kelengkapan. Dan Nabi pun isytihar pada sahabat dia tentang perang Badar ni, seolah siapa nak pergi, siapa tak pergi. Moga bukan nak perang asalnya. Sebab tu ada sahabat-sahabat besar tu tak pergi, tiba-tiba tahu jadi peperangan. Sebab tu ada setengah-setengah sahabat itu kalau tahu aku pergi. Kalau kita mujur tak pergi. Kalau kita tak mujur tak pergi. Sahabat Nabi tak. Setengah-setengah sahabat Nabi tu kita kata gairah nak pergi perang Uhud apa? Sebab dia telah terlepas peperangan Badar. Kalau kita tahu perang Badar, bagi ke Badar tu sebenarnya nak jadi peperangan, kita akan pergi. Tu sahabat bila selepas tu. Sebab tu setengah sahabat tu kata aku nak pergi perang Uhud. Apa? Sebab Badar tak pergi dah. Tu sifat sahabat. Mana sedih kalau tak pergi perang. Tu. Gahani ni dia terlibat dalam keadaan tidak cukup senjata, sebab biasa nak sekat rombongan dagang tu Abu Sufyan tu. Tapi takdir Allah terlepas tu. Macam mana? Yang keempat, Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Tu ya. Yang ketiga tu, ada juga yang berpendapat apa yang difirmankan oleh Allah dalam hadis kursi ni merupakan jaminan daripada Allah dan bisyarah, berita gembira daripada Allah tentang keterpeliharaan ahli Badar daripada melakukan dosa. Namun pendapat ini tidak benar sama sekali, kerana para ahli Badar tidak maksum dan mereka terbukti terus terdedah pada dosa kecil ke dosa besar, tetap ada buat sahabat ni. Jadi pendapat ketiga ni ulama kata tak boleh. Sebab kalau terpelihara daripada lelaki dosa ni sifat Nabi, keadaan Nabi bukan keadaan kita. Yang keempat, Syah Waliullah Ad-Dihlawi berpendapat apa yang tersebut di dalam hadis ini ialah tentang kelebihan dan keistimewaan ahli Badar. Hadis ini tidak bermaksud mengecualikan mereka daripada segala amal fardu dan amal wajib. Ia hanya sekadar menyatakan jika ahli Badar itu tidak mengambil berat sangat tentang amalan-amalan sunat atau amalan-amalan yang besar fadilatnya sekalipun, mereka tetap mendapat pahala amalan-amalan sunat dan amalan-amalan yang besar fadilatnya itu. Ini kata Syahrullah. Ini ayatnya sahabat ni bila sampai satu tahap, maknanya orang itu sultan peperangan Badar ni diberi nilai oleh Allah tahap setinggi itu. Mana katakanlah dia ni tidak beribadat setara mana, tidak kuat, kalau dia buat sunat-sunat tu ganda pahala tu lebih pada orang lain. Soalah gitu kata Syah Waliullah. Sebab dia gini, Syah Waliullah ni kalau kita perhatikan pendapat dia banyak dia pergi ke arah kerohanian. Sebab apa? Sebab dia memang orang rohani, Syah Waliullah. Dia orang falsafah. Sebab Maulana sebut, dia kata kalau kita perhati ni masa saya belajar dulu lah. Dia kata Syah Waliullah ni banyak, kalau dia hurah tu dia banyak pergi ke arah benda yang bersifat batin, rohani lah. Cuba tengok sini. Tengok cara dia hurah. Kita akan jumpa banyak lagi akan datang. Syah Waliullah pasti dia gitu. Baik, mungkinlah ada orang kata begini, kuat duduk takwil supaya nampak baik sahabat ni. Sebenarnya perbuatan ni tepat, sebab memang kita ni kena ni termasuk dalam husnuzan lah. Kalau orang biasa pun kita kena husnuzan, ni orang lebih pada ayah kita ni, sahabat Nabi. Patutkah kita su'uzan pada sahabat, sedangkan ruang untuk kita husnuzan sangat besar. Sedangkan kita nak su'zan, nak sangka buruk pada orang lain tak boleh. Selagi boleh takwil baik, kena takwil baik. Hak masalah berhati-hati kalau orang buat salah tu hal lain. Makna kita nak sangka buruk tu cuba eloklah. Selagi ada ruang untuk kita sangka baik, kita sangka baik. Lebih-lebih lagi mereka ni sahabat Badar. Hak tu sebenarnya apa yang disebut oleh ulama ni sebenarnya nak beramal dengan hadis tu lah. Inna kathiran minaz-zan itsm, dalam Quran pun sebut kebanyakan, bukan semua. Sebab ada juga su'zan ni baik, ada juga dalam keadaan tertentu kena ada juga su'zan ni. Kalau tidak jadi betul benda, tipu kat orang semacam ni. Sebab apa? Kalau tak ada langsung su'zan ni jadi bodoh pula manusia tu. Kena ada juga. Tapi sekadar untuk peringat. Tapi kalau banyak sangat dia akan jadi dosa. Hal tu perbincangan banyak tu. Sebab kalau banyak sangat su'zan, kita tidak kawal su'zan, dia boleh terbit, dia boleh keluar dalam bentuk kata-kata. Jadi dosa lalu, selagi duduk dalam tak apa. Tapi su'zan ni tak boleh lah, kalau banyak dah dia jadi nak tobik lah. Tu. Baik, yang terakhir apa ni?
Penulis berpendapat, penulis nota ni lah, dia kata gini, hadis ini bermaksud menyatakan kelebihan dan keutamaan ahli ibadah. Hak tu sebenarnya bab manaqib sahabat ni. Bab manaqib sahabat ni. Peribadi dan kefahaman mereka tentang Islam begitu mantap. Andai kata mereka diberi kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki sekalipun, mereka tetap akan menjaga batas-batas syariat. Mereka bahkan lebih berasa malu apabila diberikan kebebasan mutlak untuk berbuat apa saja. Hakikat ini dapat anda saksikan dengan jelas dalam riwayat hidup para sahabat terlibat dalam peribadahan ni. Hidup mereka selepas tu bagaimana? Mereka ni, kalau kita kecek Kelantan, lepas pada dipuji dia ni, nyacai lagi ibadat tu. Tu dia. Bahasa Kelantan, nyacai lagi ibadat. Nyacai ni maknanya, gede kita ni. Maknanya prestasi ibadat mereka lebih terserlah lagi. Lebih hebat lagi. Selepas tu. Tu. Luar biasa tu. Siapa gitu tu? Begitulah. Perlu sekali diingat bahawa kelebihan dan keistimewaan ahli Badar yang diberikan sebagai berita gembira itu hanyalah berkaitan dengan hukum akhirat. Ia tidak ada kena-mengena dengan hukum-hukum dunia. Andai kata salah seorang daripada mereka terlibat dalam kis-kis yang melibatkan hukum hudud dan kisah misalnya, mereka juga tidak terlepas. Jadi hak kata Allah ampunkan, buat wajib masuk surga ni, ini berkaitan dengan kelebihan di hari akhirat. Maknanya sahabat Nabi yang terlibat perang Badar ni, boleh jadi lepas perang Badar dia tetap ada melakukan kesalahan, tapi Allah ampunkan. Maknanya jaminan Allah tu dia akan selamat hari akhirat. Di dunia boleh jadi ada buat salah, tetapi Allah akan ampunkan dia. Sebab itulah poin yang kelima ni sebenarnya hak ni betul-betul nak sebut tentang kelebihan dia. Sebab kita gini lah, saya nak sebut mudah gini. Apa ni, Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita sebut Yusuf Qaradawi, salah tu. Sebab Yusuf Qaradawi sendiri dia betul nama dia. Dia kata orang Melayu ni salah sebut nama dia. Dia kata dia ni bukan Qaradawi, Qaradawi. Dia betul. Sebab ada orang yang tulis terjemah kitab dia tu sebut karya Yusuf Qaradawi. Dia kata tak betul tu. Nama saya Yusuf Qaradawi. Ra tu bukan hidup, bukan mati. Dia tak apalah. Dia kata berkenaan dengan Imam Ghazali. Sebab ada setengah-setengah orang tu kritik Imam Ghazali sehingga sekali-kali kita nampak macam hina Imam Ghazali. Jangan buat begitu hati tak. Kena Imam Ghazali tu siapa? Yusuf Qaradawi kata memang tidak nafikan banyak kesilapan dari segi fakta, khususnya dalam kitab kitab Ihya Ulumuddin. Ada salah. Siapa hadis 200 lebih dipertikaikan sehingga maudhu' pada hadis. Ada. Baik, mana itu kesalahan dia lah sebagai manusia. Apakah dengan kesalahan itu maka kita tolak terus dia, tak saya baca ada kitab dia hak lain tu, hak tinggi-tinggi tu. Padahal setengah ulama kata dia mati tu kitab Bukhari tak ada masa dia mati. Sebab tu masa saya belajar tu, guru saya pernah sebut, dia ni pengajar sepanjang hayat, mati dalam keadaan belajar. Sebab tu kita tengok kitab-kitab dia, nampak perkembangan kualiti kitab dia tu dari masa ke semasa. Sebab tu kitab dia peringkat permulaan. Sebab Imam Ghazali nulis kitab masa umur tak sampai 20 tahun lagi. Kalau kita nak bandingkan kitab dia ketika umur dia belasan tahun dengan ketika umur dia dekat nak mati, jauh beza kualiti. Maknanya orang ni orang panggil Imam Ghazali ni orang yang hidup, ilmu dia berkembang semua, update semua maklumat tu. Gak orang seperti Imam Ghazali kalau ada dia buat salah, terbau hadis palsu. Kadang-kadang ulama kata tak, kita nak tolak dia tak pada tak boleh. Tengok jasa dia besar tu. Manusia Ghazali ni kata Yusuf Qaradawi, dia tak akan jatuh dia walaupun ada orang kutuk dia sehebat, tak akan jatuh dia tu. Sebab dia sudah naik satu peringkat dalam perjuangan nak mengembang, nak memahamkan manusia tentang agama, sudah sampai peringkat tinggi, diperakui oleh ulama dunia. Sepanjang kalau ada orang kritik dia pun itu sebagai kritik ilmiah saja, tidak tak jatuh dah peribadi dia. Itu kata. Itulah tu Imam Ghazali ni sahabat ni. Nak yang besar ni jasa dia tu. Sebelum dan selepas daripada peperangan Badar tu. Kita kena tengok gitulah baru nampak sahabat tu. Sebab apa kalau kita faham sahabat ni buruk, dia kesal buruk, dia pergi ke Nabi. Dia tidak terhenti setakat sahabat, dia pergi sampai ke Nabi tu. Lagu ni sahabat Muhammad. Orang Kelantan kata sikit gigi sakit lengor tu dengar tu.
Dia sebenarnya musuh Islam. Dia duk tekan sangat nampak buruk sahabat dia, sebenarnya nak pukul Nabi lah. Tu cara dia. Sebab nak pukul direct Nabi tak boleh. Tu sebenarnya gitulah hadirat. Insya-Allah untuk minggu depan kita akan bincang pula pengajaran istinbat ataupun kesimpulan yang kita dapat ambil daripada dia. Kalau nak baca tu pula pengajaran tu, insya-Allah kita akan sambung minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.